A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini sama-sama lagi kita mendengar tafsir ringkas yang akan saya sampaikan. Tajuk pada hari ini tuan-tuan dan puan adalah apabila ayam berkokok. Apabila ayam berkokok. Ayam berkokok pada waktu bila? Biasanya sebelum subuh. Qabla subuh. Kadang-kadang ada yang pukul 1, pukul 2, pukul 3 pagi ayam berkokok. Tapi kadang-kadang ayam berkokok apabila dia menang. Ayam jantan lah kan. Ada yang betina berkokok kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, yang mana tuan-tuan dan puan, bunyi ayam ini adalah kokok, 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 kokok. Allahu Akbar walillahil hamd. Apabila tuan-tuan dan puan, apabila ayam berkokok ini serentak dengan laungan azan, azan apa? Pagi. Waktu pagi itu subuh. Kalau di Sabah ni, kalau di kawasan Kota Kinabalu, sekarang subuh masuk pada pukul 5 pagi. Bulan Ramadan ni lah. Kan? Alhamdulillah. Jadi bunyi dia adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, azan subuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. Panjangkan solat itu. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu dia azan, lafaz azan subuh. Tuan-tuan dan puan, Amin. Siapakah Amin ini? Amin ini nama orang lah kan. Amin masih berselimut di atas katil sambil memeluk bantal kesayangannya. Kan Amin. Amin ini nama orang lah. Subjek. Iaitu dia sedang buat apa? Sedang memeluk bantal. Bantal dia punya bantal lah dari kecil. Pokoknya ada orang yang daripada kecil ni ada bantal kesayangan dia ni. Jadi apa, tiba-tiba Amin, Amin, bangun sayang, solat subuh. Subhanallah. Rupanya tuan-tuan dan puan, siapa yang bercakap begitu? Mak Timah. Mak Timah. Mak Timah ni Mak Amin lah. Dia mengejutkan anak kesayangannya ni. Katanya, Amin, Amin, bangun, solat subuh anak. Anak cepat, solat subuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kita mewarisi di sini, apa kata Amin? Nanti lama mengantuk lagi nih, jawab Amin perlahan-lahan sambil menggosok-gosok matanya. Apakah maksud dialog ini? Satu, Amin. Yang pertama sekali adalah lawan azan. Kokok ayam, lawan azan. Amin, anak kecil, anak sekolah, anak-anak lah. Anak-anak mama dia, Mak Timah. Mana bapak dia? Mana bapak dia di sini? Bapak dia setelah bangun awal. Kan? Dia tahajud. Jadi yang biasanya akan mempertimbangkan untuk solat subuh ini adalah kebiasaannya ibu. Ibu dia lah. Jadi para ibu lah. Yang lebih dekat sebenarnya dengan anak-anak kita adalah ibu. Para ibu ni. Ibunya. Jadi dia akan kejutkan, dia akan ambil, ibu mesti kena alert. Kenapa tuan-tuan dan puan, anak-anak kita ini sebelum tidur sepatutnya anak-anak kita ini kita biasakan dengan anak tidur dalam pukul 9 malam lah, 9 malam suruh tidur lah. Anak tidur. Esok pagi kita nak solat subuh. Solat cakap. Tapi kebanyakan kebanyakan ibu pula sekarang ini, zaman 2021 ini, anak pukul 9 malam je, anak tidur. Besok pergi sekolah. Antara subuh dengan sekolah, sebab pagi esok kita akan solat subuh. Itu untuk akhirat, tuan-tuan dan puan. Biasakan anak kita dengan itu. Solat subuh, kita akan bangun solat subuh. Kita akan bangun solat subuh. Kita akan bangun solat subuh. Berbeza dengan kita akan
So pergi ke sekolah. Itu namanya dunia. Sebagai seorang ibu ataupun ayah, alert tentang ini. Utamakan akhirat, akhirat insya-Allah. Jadi dalam dialog ini, tuan-tuan dan puan, inilah sebahagian dialog yang sering berlaku kepada kita, sama ada kita sedar ataupun tidak. Betul kan? Setiap hari. Dan kepada anak-anak pun begitu. Allah, kejap ibu. Kadang-kadang terus tidak menyahut. Dan tahukah kita, tuan-tuan dan puan, bahawa salat subuh ini merupakan salat yang istimewa. Salat yang istimewa. Allahu Akbar. Dengan bersolat sebenarnya kita melakukan senaman pagi. Senaman pagi, subhanallah. Senaman pagi Bani. Solat subuh. Ini kan. Dan selepas azan, salatul fajri. Solat sunat fajri lah, fajaran. Yang mana solat sunat fajri ini kata Rasulullah SAW, dia khair. Dia lebih baik daripada segala isi dunia ini. Subhanallah. Maknanya di dunia ini ada apa? Ada emas. Di dunia ini ada apa? Ada perak. Di dunia ini ada apa? Harta banyak. Di dunia ini ada apa? Ada ulama. Wah, hebat nih ulama nih. Di dalam dunia ini ada apa? Macam-macam. Tapi bila kita solat sunat fajar, kan dia lebih baik daripada semua itu. Siapa yang akan bagi semua ini? Allah. Hanya Allah yang boleh bagi semuanya, tuan-tuan dan puan. Kan? Dengan bersolat kita, sebenarnya selain daripada kita dapat senaman, kita boleh menenangkan fikiran. Kita boleh waktu subuh kita punya fikiran ini ataupun selepas bangun saja pada waktu pagi ini kita akan segar. Suasana di luar pun dia ada satu aura yang bagus untuk waktu pagi ini. Segar kan? Kalau macam di Ranau ni, Allah sejujurnya. Kan? Kita dilatih, macam saya dilatih, kami dilatih sudah ni, bangun sebelum subuh. Allahu Akbar. Bagaimana pula dengan solat subuh ini? Boleh jadi dia sebagai bersenam. Yaitu pertamanya dengan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang esa. Allahumma, yang satu, hanya Allah Tuhan kita. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Para rasul ini para rasul di kalangan manusia ini diutus menjadi rasul di dunia ini untuk apa? Menyatakan la ilaha illallah. Allahu Akbar. Senaman ini macam mana? Berdiri tegak. Rokok, i'tidalan. Dan sujud adalah aktiviti fizikal yang sangat baik untuk pengaliran darah. Tuan-tuan dan puan, ada perbezaan di antara orang yang solat dengan yang tidak solat. Orang yang solat ini, ikut kajian, ada di otak kita ini, ada satu kawasan yang tidak akan kena bila ada darah, dia akan bawa oksigen, dia akan menyebabkan otak ini akan berjalan bagus. Akan sampai satu masa, kan? Itu kalau orang yang solat ini, darah itu akan sampai semuanya apabila dia bersujud, itu meletakkan dahi ke tanah. Itu namanya sujud. Subhanallah. Apatah lagi 17 kali. Berapa kali sujud? 17 kali 2, 34 kali. Campur sunat lagi. Lagilah banyak darah akan ke kepala kan. Subhanallah. Allahu Akbar. Apakah sebenarnya kelebihan solat subuh? Dia maksudnya pelajar-pelajar yang memulakan aktiviti awal paginya dengan solat subuh ataupun orang-orang ramai ataupun kita semua ni adalah pelajar yang aktif, yang bijaksana. Itu janji Allah. As-subuh adalah disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama-sama dengan hambanya yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kan, solat kan. Jadi pelajar-pelajar yang cemerlang juga lah pelajar yang sentiasa menjaga waktu solat. Kalau yang berada di asrama itu yang Islam, di asrama kan, memang wajib solat subuh ni. Tapi biasalah macam Amin tadi, tunggu. Last kena sebat pet. Sebatan itulah yang akan menjadikan dia sedar bahawa dia akan solat subuh. Sebelum malaikat sebat. Allahu Akbar. As-salatu amaduddin, ya.
Kemudian lebih-lebih lagi pada waktu subuh. Subhanallah. Istimewanya salat subuh ini ya Allah ialah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan perintah salat subuh. Sebagaimana dalam firman-Nya yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala suruh kita salat ni, aqimus shalah ni adalah arahan Allah. Dirikanlah salatmu ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam. Gelincir matahari. Gelincir matahari itu bila? Kemudian sehingga waktu gelap malam dan dirikanlah salat subuh. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Gelincir matahari itu bila? Zuhur kan. Gelincir. Lepas itu pada waktu maghrib. Lepas itu pada waktu subuh. Mana pula zuhur? Zuhur. Lepas itu asar kan? Asar disuruh. Tapi itu semua dalam sunnah Nabi. Kita akan ikutlah. Itu yang disuruhkan oleh Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran, kita akan ikut sunnah. Sunnah ini akwalun wa af'alun wa taqrirur rasul wa taqrirur rasul. Allahu akbar. Maka sesungguhnya salat subuh itu adalah disaksikan keistimewaannya. Subuh ini tuan-tuan banyak keistimewaannya. Kan dalam surah rujuk dalam surah Isra ayat yang ke-78. Allahu akbar. Jadi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, kesayangan kita lah. Kita hendaklah sentiasa salawatan Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa hadinal husna bihurmatihim. Diulang-ulang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh? Allahumma salli ala Muhammad tibil qulubi wa dawaiha. Boleh? Wa afiatil ajsadi wa abdaniha. Wa afiatil ajsadi wa abdaniha. Wa ala alihi wasallam tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma. Apalah jenis apa yang selawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat sih banyak-banyak ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita sentiasa berdoa dan Rasulullah sendiri pun berdoa kepada umatnya yang sentiasa mengerjakan salat subuh. Ya. Allah sungguh subuh ini disaksikan kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita sama-sama menjaga dan memelihara salat subuh setiap hari tanpa ada gagal. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita yang menunaikan sembahyang subuh ini. Jadi marilah dengar pantun saya. Marilah kawan kita amalkan salat subuh di awal waktu. Syurga Allah kita idamkan agar hidup diberkati selalu. Alhamdulillah. Jadi saya rasa itu saja untuk perkongsian kita tentang salat subuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, kurang dari saya sendiri sebagai insan yang banyak kekurangannya. Allahu akbar. Oke, stay tune, jangan lupa subscribe Kirana Studio untuk ilmu seterusnya insyaallah.